Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan bab 1 sains tingkatan 5, iaitu mikroorganisma dan kesannya ke atas hidupan. Dan kali ini kita akan lihat subtopik 1.2, mensintesiskan idea tentang faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. Sekarang kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. Jadi yang pertama adalah kehadiran nutrien, di mana nutrien seperti kanji, asid amino, lemak dan glukosa memberikan tenaga untuk pertumbuhan. Terutamanya untuk tenaga ini adalah karbohidrat lah. Manakala yang lain ini adalah komponen-komponen yang juga diperlukan untuk sebagai contohnya asid amino untuk membina protein, membina membran plasma. Lemak ini sebagai sumber tenaga dan juga bahan asas untuk membina banyak komponen-komponen yang diperlukan dalam menghasilkan sel-sel. Okey, seterusnya cahaya, di mana sebagai contohnya bakteria dia membiak aktif di tempat yang gelap, maksudnya dia tak perlu kepada cahaya, di mana cahaya mungkin akan merencatkan aktiviti bakteria. Kemudian untuk kelas alga pula, alga ini dia berwarna hijau, maksudnya dia ada klorofil, jadi dia memerlukan cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Dan disebut sini sinar ultraviolet boleh membunuh bakteria. Sebenarnya bukan saja bakteria lah, virus pun boleh dibunuh oleh ultraviolet, protozoa pun boleh dibunuh oleh ultraviolet ini. Ultraviolet ini ataupun ultra ungu ini wujud secara semula jadi di dalam cahaya matahari. Okey, seterusnya kita ada faktor suhu, di mana ada mikroorganisma yang membiak dengan aktif pada suhu 20 darjah Celsius sehingga 45 darjah Celsius. Secara umumnya kita katakan semua hidupan suka pada suhu 37 darjah Celsius. Jadi ini merupakan julat dia lah, julat di antara 20 darjah Celsius sehingga 45 darjah Celsius, di mana pada ketika ini mikroorganisma akan menjadi aktif. Maksudnya di bawah 20 darjah Celsius mikroorganisma belum mati, cuma dia jadi tidak aktif. Kemudian disebut sini suhu yang tinggi boleh membunuh mikroorganisma. Contohnya suhu 100 darjah Celsius, suhu air mendidih, di mana ia boleh membunuh hampir semua mikroorganisma, tapi tidak boleh membunuh sporanya, tidak boleh memusnahkan sporanya. Di mana spora ini akan biasanya mati, bahkan biasanya musnah pada suhu lebih tinggi ataupun sama dengan 121 darjah Celsius. Okey, seterusnya faktor nilai pH, di mana mikroorganisma membiak dengan aktif pada pH 7. Jadi pH 7 ini merupakan pH yang neutral, di mana pH yang terlalu tinggi maksudnya dia akan menjadi berakali, ataupun terlalu rendah, ini akan menjadi berasid, boleh membunuh mikroorganisma. Seterusnya kelembapan. Mikroorganisma tinggal di tempat yang lembap dengan kelembapan udara antara 25% sehingga 40%. Di mana keadaan yang kering boleh membunuh mikroorganisma, kerana mikroorganisma juga adalah benda hidup, maka benda hidup perlu kepada kehadiran air. Kemudian terdapat bakteria yang menghasilkan spora dalam keadaan kering. Maksudnya bila keadaan tak sesuai untuk survive, bakteria ini akan menghasilkan spora, di mana spora ini bila sampai ataupun bila jatuh pada tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan yang sesuai, maka dia akan bertumbuh semula, membentuk bakteria yang baru. Jadi ini secara umumnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5 faktor yang boleh mempengaruhi aktiviti mikroorganisma.
Sebenarnya kita tengok eksperimen untuk mengkaji kesan pH pada pertumbuhan mikroorganisma. Jadi hipotesis untuk eksperimen ini adalah pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh pH. Jadi pemboleh ubah kita untuk yang dimanipulasikan adalah nilai pH. Kemudian yang untuk yang bergerak balas pertumbuhan mikroorganisma. Dan untuk pemboleh ubah yang tetap kita ada suhu, kelembapan, jumlah nutrien dan juga keamatan cahaya. Okey, bahan yang ada kita ada agar nutrien, ini sumber nutrien dia. Kemudian kita ada asid hidroklorik, ini untuk menghasilkan pH berasid. Kemudian kita ada natrium hidroksida untuk menghasilkan pH beralkali. Kemudian kita ada isoleng, ini adalah pH neutral. Dan kita ada kultur bakteria lah. Radas yang akan kita akan gunakan tabung uji, kertas berlabel, penitis, silinder penyukat 10 ml, rak tabung uji dan juga rod kaca. Dan kaedahnya kita akan tengok nantilah. Okay, dan daripada eksperimen ini, data yang akan kita dapati untuk tabung uji A, di mana pH-nya berasid, keadaan nutrien di awal eksperimen bersih, keadaan nutrien selepas 3 hari masih lagi bersih. Kemudian untuk tabung uji B, pH-nya beralkali, keadaan nutrien di awal eksperimen bersih, selepas 3 hari masih lagi bersih. Kemudian untuk tabung uji C, pH-nya neutral, kita gunakan isoleng, keadaan nutrien di awal eksperimen bersih. Kemudian keadaan nutrien selepas 3 hari keruh. Keruh ini menunjukkan adanya aktiviti bakteria lah. Maksudnya bila kita letakkan kultur bakterianya berlaku pertumbuhan kepada kultur tersebut. Jadi secara kesimpulannya kita boleh nyatakan pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi pH. Maksudnya hipotesis kita diterimalah. Hipotesis kita adalah ini, pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh pH. Jadi kita buktikan di sini. Maksudnya untuk kaedah ini, kaedahnya kita akan menggunakan 3 tabung uji, di mana setiap tabung uji ini mempunyai pH yang berbeza. Jadi untuk asid ni kita akan tambahkan dengan asid hidroklorik, alkali kita akan tambahkan dengan natrium hidroksida, dan untuk yang neutral kita akan tambahkan dengan isoleng lah. Dan bahan-bahan ini kita letakkan dalam tabung uji, kita labelkan dia, dan penitis ini sebenarnya digunakan untuk menitiskan sama ada asid hidroklorik, natrium hidroksida ataupun isoleng. Okey, jadi ini contohnya. Contohnya untuk kaedahnya tunjukkan di sinilah. A, kita ada 1 tabung uji. Kemudian kita letakkan pada rak tabung uji, kita masukkan 10 cm padu agar-agar nutrien. Kemudian kita tambahkan dengan 5 titik asid hidroklorik. Untuk B pula, kita gunakan 10 cm padu agar-agar nutrien. Kemudian kita tambahkan 5 titik natrium hidroksida. Dan untuk tabung uji C, kita tambahkan dengan 10 cm padu agar-agar nutrien dan tambahkan dengan 5 titik isoleng. Jadi kalau kamu perhatikan di sini 10 cm padu, 10 cm padu, 10 cm padu, ini menunjukkan pemboleh ubah dimalarkan. Dan sini pun sama, kita ada 5 titik, kita ada 5 titik, kita ada 5 titik juga merupakan pemboleh ubah dimalarkan. Jadi ini antara penyataan untuk kaedah. 3 tabung uji dilabelkan A, B dan C, diisi dengan kandungan berlabel seperti di atas. Okey, dan untuk ianya berfungsi kita mesti tambahkan kultur bakteria. Jadi kita titiskan kultur bakteria menggunakan rod kaca bersterile. Maksudnya kita tak nak bakteria lain selain bakteria yang telah pun kita sediakan. Kita tak mahu ada bakteria lain yang mungkin berpunca daripada luar yang masuk ke dalam tabung uji. Sebab itu kita sterilkan, kita bunuh mana-mana mikroorganisma yang ada pada rod kaca sebelum kita gunakan. Ada disebut sini ditutup dengan segera. Ini juga untuk mengelakkan kemasukan mikroorganisma yang sedia ada wujud dalam udara kita lah.
Yang ketiga, setiap perubahan pada agar nutrien dalam setiap tabung uji diperhatikan dan direkodkan dalam jadual. Dan tabung uji disimpan dalam almari dan sebarang perubahan pada setiap kandungan tabung uji diperhatikan dan direkodkan selepas 3 hari. Jadi di sini bila kita masukkan dalam almari, sebenarnya kita letakkan dalam tempat yang gelap, sebab bakteria dia suka pada tempat gelap, dia tak suka pada cahaya. Jadi itu untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.